Kisah yang pertama pada tengah malam ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku ketika sekumpulan sahabat mengadakan camping di kawasan yang disebutkan ini adalah di Pulau Ubin. Mereka telah pun pergi ke Kampung Melayu untuk berkelah di sana. Biasalah, Pulau Ubin pada waktu itu ketika kejadian ini berlaku pada waktu malam. Sekumpulan sahabat berada di Pulau Ubin waktu malam, dan inilah kisah yang disampaikan dalam MJ12. Kayu cepat, api nak mati ni. Tu. Alamak. Siapa tadi? Aku suruh cari kayu. Siapa suruh cari kayu tadi? Akulah. Mana cukup? Kau tengok api dah nak mati tau. Dah malam ni. Korang ni tak boleh harap lah. Biarlah aku cari kayu sendiri. Kau pergi dengan aku. Jangan pergi seorang. Cepat. Lampu suluh mana? Kisah ini berlaku pada waktu malam. Malam yang pertama mereka berada di kawasan hutan di Pulau Ubin. Mereka mengadakan campfire, berkelah di sana. Jadi sekumpulan 5 orang sahabat. 5 orang sahabat, semuanya lelaki. Mereka masing-masing bila sampai diberikan tugasan. Ada yang harus dirikan kemah, ada juga yang harus cari kayu api supaya pada malam hari dapat digunakan untuk menghidupkan api sebagai cahaya pada waktu malam dan juga sebagai untuk menghalau nyamuk pada waktu malam. Tapi orang yang ditugaskan cari kayu memang mencari kayu, tetapi kayu yang dicari tak cukup. Jadi katanya Hamsyah dalam kiriman untuk Misteri Jam 12 di Ria 897 FM, Hamsyah berkongsi pengalaman yang beliau sendiri tak dapat lupakan. Katanya di sini, saya terpaksa, kata Hamsyah, malam tu juga. Waktu tu sekitar 7 lebih malam sebab dah gelap. Saya dengan seorang lagi kawan terpaksa ambil lampu suluh cari kayu api. Kita memang nak gunakan kayu api pada waktu malam. Kalau tidak, kisi gelap dan banyak nyamuk. Saya dengan teman pun berjalan. Jalan jauh daripada tempat kami berkelah. Jom lah. Okey. Pendengar Misteri Jam 12. Saya dengan teman jalan, nampak kayu kita angkat. Yang ni boleh, yang ni? Boleh. Yang ni. Uish, banyaknya semut. Jangan. Yang ni jangan. Okey. Betul lah dia tu. Suruh cari kayu pun tak boleh. Tak boleh harap lah. Tak dah. Jom lah, depan sikit. Ketika saya dengan teman saya sedang berjalan, jalan perlahan-lahan dalam hutan yang gelap tengah cari kayu ni. Dekat depan, jarak lebih kurang dalam 5 meter jauh dari kami, saya dengan teman saya nampak dengan jelas, kisi. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya dengan teman saya nampak dengan jelas. Kelihatan ada perempuan sedang berdiri sandar dekat pokok, tapi nampak bahagian belakang. Dan yang paling menakutkan, saya dengar dengan jelas suara perempuan tu menangis. Zul. Kau nampak tak? Astagfirullahaladzim, apa tu? Seram lah. Jom lah. Kejap.
Pendengar Misteri Jam 12, Hamsyah memberitahu beliau dan teman mula rasa takut, bulu roma mula meremang. Dalam hutan gelap, kiri kanan gelap, hanya ada lampu suluh dan 5 meter di hadapannya kelihatan seperti ada kelibat seorang wanita susuk tubuh sedang berdiri di tepi pokok dan hanya nampak dari belakang saja. Hamzah memberitahu teman mereka berdua dengar dengan jelas suara seperti perempuan menangis. Dah lah. Cuma. Okey. Kejap. Aku angkat kayu ni. Pendengar Misteri Jam 12. Tiba-tiba suara menangis tu berhenti. Saya dengan teman tengok dekat sudut yang sama. Wanita tadi yang berdiri, susuk tubuh tadi yang berdiri, hilang entah ke mana. Jom balik, aku dah tak sedap hati ya. Okey, jom. Sedang berjalan nak pulang ke tempat kami berkelah. Bro. Teman saya tunjuk hidung sambil menghirup bau. Aku tahu. Dia macam ikut je bro. Itulah. Jadi saya dengan teman terbau. Bauan yang agak harum sangat. Kalau kita teruskan perjalanan, dia akan ikut. Sebabnya kalau boleh bau, maknanya dia ada bersama dengan kita dan dia mungkin nak ikut kita balik ke tempat kita berkelah, Casey. Saya dengan teman berdiri seketika. Bro, tak apa bro, kita baca jalan. Saya dengan dia tengah jalan. Tiba-tiba Casey, saya terjatuh sebab terlanggar akar pokok yang agak besar. Aduh, sakitnya tangan aku. Kau okey tak? Okey. Lampu suluh cepat. Lampu suluh saya terlepas. Teman saya angkat. Bila angkat tu dia tersuluh dekat atas pokok. Saya dengan teman nampak seekor burung warna putih besar sangat, sedang berkibar-kibar mengibarkan sayap beberapa kali. Saya berdiri, teman saya dengan saya teruskan perjalanan. Sambil-sambil tu saya menepis-nepis dan mengelap seluar saya kerana banyak sangat semut. Banyak semut. Kejap. Gatal. Saya berjalan. Setelah jalan dan hampir sampai tempat kami berkelah, saya dengan teman sebelum teruskan, kita tengok kiri kanan atas bawah, cuba hirup bau dah tak ada, rasa-rasanya macam dah tak ada. Kami pun sampai, yang lain semua sedang duduk. Kami pun letaklah kayu yang agak banyak juga kami dapat cari di tepi dan kami mula bakar kayu tu. Sambil duduk, sambil tu kami makan malam. Sambil makan malam kami bercakap, bercerita, dan tiba-tiba Casey, pendengar Misteri Jam 12. Bro, kejap. Kau dengar tak? Siapa sih nangis malam-malam kat hutan ni? Gila apa? Salah seorang dari teman dengan selamba menegur dan terus bercakap. Kau ni pun satulah. Buat bodoh sudahlah. Buat tak tahu sudah. Tak adalah. Dengar apa, aku boleh tegur apa. Akhirnya suara tu makin lama makin hilang dan terus tidak kedengaran lagi pada malam itu. Dari jam 7, jam 8, jam 9, masing-masing dah penat, masing-masing nak berehat sebab esok kita ada banyak aktiviti yang nak dilakukan. Jadi masing-masing masuk dalam kemah. Dekat dalam kemah ada yang baring, ada yang sibuk main handphone.
Dan salah seorang daripada teman sedang menggunakan handphone, bermain dengan game. Saya pula nak keluar sekejap untuk ambil sesuatu. Campfire, api itu masih menyala, tapi tidaklah sekuat pukul 7 lebih malam tadi. Masih ada sedikit bara-bara api yang merah menyala, mengeluarkan asap dengan harapan ia menghalau nyamuk pada malam itu. Saya selak pintu camp ataupun kemah kami. Dekat luar, susuk tubuh wanita yang saya nampak dekat tepi pokok bila saya sedang mencari kayu api berada di luar kawasan tempat kami berkelah, Casey. Baru nak keluar, saya tak jadi. Saya masuk balik, tutup pintu, saya baring. Sambil baring, mulut saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kau ni Afsal? Tak ada je, baca je lah. Habis nak buat apa? Casey, benda tu ikut kita, Casey. Malam tu dia datang lagi, suara tu datang lagi. Saya rasa dia tak boleh ganggu kita. Dia hanya boleh datang menakut-nakutkan kita dengan kehadirannya. Sebab semua teman-teman yang ikut semua steady jack bila dengar suara menangis, bila rasa bau yang busuk, bau wangi, semua tidak ada rasa gentar. Maka itulah pada pandangan saya, kami semua tidak terkena gangguan seperti kena rasuk, kena sampuk. Hanya setakat kedengaran suara yang menakutkan dan kelihatan seperti ada kelibat berdekatan dengan kami. Jadi pendengar Ria 897 FM, kata teman kita ni, bayangkan kalau dalam kumpulan kami ada perempuan. Kemungkinan perempuan itu akan jadi mangsa kena sampuk. Terima kasih. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah peristiwa yang dikongsi sama. Ini berlaku di sebuah rumah. Kisah ini diceritakan di Malaysia. Lebih tepat lagi, pengalaman yang diceritakan ini berlaku di Kedah, di sebuah kampung yang mana katanya di sini ini adalah sebuah homestay dekat Kedah yang pernah terjadi pada beliau, iaitu pada tahun 2007. Jadi 2007 kisah yang diceritakan ini terjadi, berlaku ketika dia dan juga 2 orang lagi sahabat, 3 orang lah. Ini adalah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Saya pergi ke sebuah kampung ni dan menetap di homestay di sana lah. Orang-orang sana semua biasalah, orang-orang kampung ni ramah tamah, baik hati. Jadi sebenarnya homestay kami ni mempunyai 2 bilik yang disiapkan oleh tuan rumah. Jadi 2 bilik ni adalah kami bertiga pergi, seorang perempuan dan 2 orang lelaki. Ini merupakan satu percutian backpack yang dilakukan oleh 3 orang sahabat ni. Jadi 2 bilik, yang perempuan tinggal sebilik seorang diri, yang lelaki kongsi 1 bilik lah. Tak nak pula nanti kisi dekat negeri orang, dekat Malaysia, nanti kalau duduk lelaki dengan perempuan sebilik, takut pula kena tangkap basah. Lepas tu dia bracket hihihi, dia ketawa. Kemudian bila tiba malam tu, setelah kami datang pada awal pagi, kami pun keluar berjalan-jalan, bersia-sia dekat kawasan kampung dan pulang hanya jam 8 lebih malam. Memang penat sangat-sangat. Kami pun ambil kesempatan untuk bersihkan diri, untuk mandi. Dan mandi ni bukanlah mandi macam air perigi ke air sungai, tidak. Ia macam tandas biasa, tetapi tandas ni pula terletak dekat belakang rumah. Jadi siapa yang nak mandi kena keluar untuk bersihkan diri. Setelah mandi semua, masing-masing masuk ke dalam bilik untuk tidur. Esok hari ada aktiviti-aktiviti yang lain yang akan dijalankan. Jadi saya ni bertanya pada seorang kawan lah, kawan perempuan ni, namanya Su. Kita tanya, Su, kau okey tak tidur seorang-seorang? Okey lah, takkan nak tidur dengan korang? Tak adalah, aku tanya je. Kalau takut, mungkin kau boleh minta tolong tuan rumah ke,
suruh pasangkan lampu bilik ke, tak apalah, tak kisahlah. Sebabnya bilik tu hanya ada satu lampu. Dia tak ada lampu tidur. Dia hanya lampu bilik yang terang menderang. Jadi Su pun tidur, masuk dalam bilik. Saya dengan sahabat saya, katanya di sini, masuk dalam bilik, kita pun duduk lah. Jadi katil dalam bilik tu ada 2 katil single bed, katil bujang. Masing-masing ambil satu, tengah baring. Akhirnya teman saya ni tengah bercakap-cakap dengan dia, tiba-tiba dengar dia berdengkur dan masuk alam tidur. Saya pula yang tak boleh tidur. Jadi apa yang terjadi, tiba-tiba pintu bilik kami diketuk. Kemudian saya pun bangun, saya buka pintu. Su, ada apa? Aku tak sedap hati lah tidur seorang. Kenapa, Su? Tadi aku tengah baring, aku dengar macam orang psst, psst, psst. Aku buat bodoh lah. Aku ingatkan dekat luar ke, tuan rumah ke. Kemudian lagi bunyi psst, psst. Habis kenapa? Kau tahu aku tengah baring kat katil. Dekat atas almari ada orang tengah baring lah. Pendengar Misteri Jam 12, homestay yang saya tinggal ni, tuan rumah tak ada di dalam. Tuan rumah ada di rumah sebelah homestay kami. Jadi ini adalah sebuah rumah secara tersendirinya. Ini adalah rumah yang digunakan untuk para pelancong yang datang untuk menginap di rumah ini sebagai tempat homestay. Dan adalah bayaran yang dikenakan, bayaran minima sangat-sangat. Jadi tuan rumah tak ada. Dalam rumah tu hanya kami bertiga, Casey. Teman saya Su beritahu. Mula-mula dengar orang psst, psst. Kemudian bila dia terpandang dekat almari, ada orang tengah baring di atas. Saya ni pun nak beranikan dirilah. Sekejap, aku tengok Saya pergi dekat bilik Su. Agak gelap. Saya hidupkan lampu. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, bawah. Tengok macam tak ada apa-apa. Saya cakap, Su, agaknya kau tidur gelap sangat tak? Bukalah lampu. Tak nak lah. Sekarang aku tak nak. Buka lampu pun aku tak nak tidur dalam bilik tu. Janganlah, seram lah. Macam mana sekarang ni? Takkan kau nak tidur dengan kita? Bolehlah, tolonglah. Okey lah. Kau tidur atas katil lah. Aku tidur bawah, kata saya kepada Su. Jadi sekarang ni perancangannya, Su terpaksa tidur dengan kami. Su tidur atas katil single bed. Teman saya seorang dah masuk alam mimpi, dah tidur di atas katil single bed. Saya terpaksa tidur dekat bawah, dekat atas lantai. Sekarang tak ada tilam. Jadi saya kena pergi bilik Su, ambil tilam, bawa pergi bilik sebelah, bentang atas lantai dan tidur di atas lantai. Itu yang saya perlu buat. Su pun dah masuk bilik, dah baring dekat atas katil. Saya pun pergi, masuk dalam bilik Su. Jadi saya tak buka lampu sebab lampu dekat koridor homestay ni agak terang dan menerangi dalam bilik tu. Saya pun angkat tilam. Tengah angkat tilam, saya tergerak hati untuk toleh. Terperanjat saya bila nampak Su, teman saya, sedang diri dekat pintu. Su, dah lah, pergi masuk bilik. Aku nak angkat tilam ni. Pergi masuk bilik. Kemudian saya nampak Su, kalau dia nak masuk bilik, dia kena jalan sebelah kanan. Ini dia jalan sebelah kiri terus. Maknanya dia pergi dekat kawasan ruang tamu pada malam tu. Saya pun angkatlah tilam tu, jalan sampai depan bilik. Saya terperanjat. Saya nampak Su sedang baring di atas katil. Tak apa, dah letak tilam, sekarang nak patah balik ambil bantal pula. Yang menghairankan saya, bila saya patah balik, pintu bilik sebelah ditutup, Casey. Bila saya keluar angkat tilam, saya tak tarik pun pintu. Sekarang ni macam mana pintu tu boleh tertutup? Tak apa, kuatkan semangat. Bismillah, tolak pintu. Sedang tolak pintu,
berjalan menuju ke arah pintu. Psst. Psst. Saya toleh tengok atas almari. Ya Allah, Casey. Dia dekat atas almari, Casey. Seperti mana yang dibayangkan oleh Sue kepada saya terpaksa buat apa yang patut. Mengambil bantal, kembali ke dalam bilik saya, tidur di bawah atas lantai dengan beralaskan tilam. Sampailah waktu pagi. Kita bangun, teman terperanjat nampak Sue tengah tidur. Kenapa Sue tidur sini? Saya cuma katakan yang Sue tak sedar hati, tak nak cerita panjang. Keesokan harinya, saya beritahu pada tuan rumah, ada tak bilik ataupun rumah yang lain yang boleh kami menetap. Kami cuba berikan alasan lah. Dan Alhamdulillah kami dapat berpindah ke homestay yang lain, yang dekat, tetapi tidaklah seseram yang apa saya kongsikan awal tadi. Terima kasih. Kisah berikut ini ingin saya kongsi satu peristiwa. Ini entah benar atau tidak, rancangan MJ12 yang anda dengar dalam Diria 897 FM hanya semua sekadar satu hiburan sahaja. Ini berlaku di... Okey, ini kiriman daripada teman pendengar kita, entah benar ataupun tidak, tapi katanya di sini, Casey, saya pernah pergi ke Indonesia dan pernah mengunjungi sebuah tempat yang cukup terkenal di Indonesia. Ini pertama kali sebenarnya saya mendengar nama tempat ini. Ini adalah sebuah tempat yang dikenali sebagai Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu di Semarang, Indonesia. Jadi ini adalah sebuah bangunan lama yang menjadi buruan para paranormal, yang mana banyak adegan klip-klip paranormal dirakamkan dalam bangunan ini. Saya ke sana mengikut sebuah rombongan paranormal, tapi bukan dari Singapura. Saya ni orang Singapura, dan saya mengikut rombongan paranormal dari Indonesia dengan satu special trip yang dianjurkan. Bila sampai di sana ni, kami masing-masing rasa seram sejuk lah. Dan dipendekkan cerita, katanya salah seorang daripada rombongan yang ikut, iaitu seorang perempuan, dalam keadaan kritikal pada waktu itu, kerana apabila kami sedang berjalan, tiba-tiba dia seolah-olah terjatuh daripada tangga. Dapat dengar bunyi orang jatuh sampai bergulik-gulik. Jadi wanita itu pada mulanya tidak sedarkan diri. Trip yang dianggapkan sebagai satu kunjungan paranormal yang biasa menjadi satu perkara yang amat menakutkan. Dan apa yang berlaku apabila kami ramai-ramai semua turun, ini yang saya sedar dan yang lain juga perasan setelah kami duduk berbual berbincang. Kami semua turun untuk melihat keadaan wanita salah seorang anggota rombongan ni jatuh tergulik. Dan lebih kurang dalam rombongan tu termasuklah anggota paranormal yang membimbing kami, ada dalam 11 orang. Ada 6 orang participant ataupun 6 orang yang ikut rombongan ini. Yang lain semua lebih kurang dalam 5 orang merupakan ahli anggota paranormal ini dari Indonesia. Jadi bila wanita ni jatuh, salah seorang pun berteriak, katanya ada yang jatuh, ada yang jatuh. Jadi kita pun pusing ke belakang, dapat lihat wanita ni dah ada di bawah. Dan kita pun menghampiri semualah, turun tangga dan cuba kejutkan wanita ni. Kejutkan, hello, bangun. Tapi wanita ini tidak respon, tidak memberi respon. Apa yang terjadi, saya nampak dengan jelas seorang lagi anggota yang ikut rombongan ni nampak dengan jelas. Kami ni dekat bawah tangga. Wanita tu jatuh tergulik sampai dekat bawah tangga, semua berkumpul. Saya terperasan ada orang diri dekat tangga. Dan orang ni bukan anggota paranormal, bukan anggota rombongan yang ikut kami pergi memasuki rumah. Yang dimaksudkan adalah rumah yang diberi nama ini Lawang Sewu Semarang. Ada seorang perempuan sedang berdiri dekat tangga, tengah kecoh ni kat bawah. Pusing, ternampak orang. Kemudian seorang lagi teman sebelah saya ni pusing,
kerana reaksi saya. Dia pun nampak orang. Kemudian wanita ni tiba-tiba pusing dan lari. Siapa tu? Salah seorang budak yang di tepi saya ni menegur, siapa tu? Semua toleh ke belakang dan akhirnya trip ke Lawang Sewu ni dibatalkan kerana wanita ni terpaksa dikejarkan ke hospital. Setelah dibawa ke hospital, wanita ni selamat, sedarkan diri, cuma mempunyai kaki yang terseliu dan ada keretakan pada tulang di bahagian kakinya. Kalau tidak, semua okey. Jadi setelah itu, kita pun mulalah duduk berkumpul ramai-ramai di hospital dan kita mula bercerita. Saya cerita tentang apa yang saya nampak kepada kawan saya dan budak perempuan ni pun berkongsi pengalaman beliau. Macam mana boleh jatuh? Mungkin gelap sangat, tak nampak tangga dan terpijak lalu jatuh. Katanya tidak. Kata wanita tu, ketika dia sedang jalan, tengah jalan ni, dia antara yang terakhir tengah jalan, dari belakang ada orang tepuk bahu. Dia toleh, nampak perempuan dekat belakang, perempuan tu tolak dia. Kemudian dia terjatuh dari tangga. Dia sedar, dia dekat hospital. Sebelum tu dia dah pingsan, jatuh dari tangga. Kemudian saya pun masuk cerita dan saya tanya, adakah perempuan ni mempunyai rambut sekian-sekian panjang, berpakaian sekian-sekian, dan wanita yang mengalami kecelakaan itu memberitahu ini adalah wanita yang sama. Dalam bangunan tu kosong, tak mungkin ada orang. Yang menjadi tanda tanya, siapakah wanita yang tolak tu? Adakah dia mungkin benar-benar bukan manusia, ataupun dia manusia yang dipasang oleh kumpulan paranormal hanya untuk menakut-nakutkan kami saja? Wallahu a'lam, kata beliau. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang pasti tentang kebenaran kehadiran wanita yang menyeramkan itu. Jadi itulah dia. Saya cuba Google. Terima kasih pada anda yang kirim kisah ini berlaku di Indonesia, di sebuah rumah berhantu iaitu Lawang Sewu, Semarang. Wah, seram juga tengok rumah ni Rumah dia macam warna putih, macam rumah-rumah kolonial Mungkin ada di antara anda ada kisah pengalaman, pernah anda dengar kisah, pernah anda menonton, mungkin boleh kongsi dengan kami di sini di Ria 897 FM. Dan di Facebook Ria, saya telah pun muat naikkan satu video. Video ini adalah video petikan dari sebuah rancangan berkenaan dengan satu aktiviti paranormal yang dilakukan. Dalam video tersebut ada salah seorang peserta yang ambil bahagian dan cuba menguji keberanian beliau duduk di sebuah mungkin bilik ataupun lorong yang sunyi kosong di Lawang Sewu di Semarang, Indonesia. Jadi mungkin ada yang nak nonton video disebutkan itu dan cuba lihat kalau anda dalam situasi lah diberi mungkin kalau cakap dolar Singapura $5,000 Singapura. Suruh duduk dalam bangunan yang dikatakan Lawang Sewu. Lawang Sewu, awal tadi saya ada terbaca, lawang tu adalah bermaksud pintu, sewu tu 1000, pintu 1000 ataupun 1000 pintu, bangunan 1000 pintu. Walaupun bangunan ini mempunyai banyak pintu, pintunya memang banyak tapi tak sampai 1000. Ya, itu yang pasti. Dan sebab ada tingkap-tingkap ni yang panjang, tingkap panjang ni orang pun orang-orang kawasan tu ingatkan ia seperti pintu. Jadi sebab itulah nama diberikan Lawang Sewu di Indonesia. Dan bercakap tentang Indonesia pula, ada seorang pendengar berkongsi pelbagai tempat-tempat yang misteri di Indonesia. Ada tempat-tempat yang seram di Indonesia yang mungkin anda pernah lihat, pernah terdengar dan sebagainya. Yang ini antaranya satu, katanya tempat misteri di Indonesia adalah di Mall Klender, Jakarta. Ya, ini pada tahun, saya tak pasti adakah mall ini masih wujud lagi, di Mall Klender, Jakarta. Pada tahun 19, iaitu tanggal 15 Mei 1998,
yang mana ada kegawatan ekonomi, ya, dan ini menyebabkan banyak masalah ekonomi yang berlaku di Indonesia, menyebabkan ramai mengadakan tunjuk perasaan daripada apa yang saya baca ni, mengadakan tunjuk perasaan. Dan apa yang berlaku ni, sebuah mall menjadi satu tempat mereka yang menghadapi kegawatan ekonomi yang tidak mempunyai apa-apa ni. Jadi telah pun menjadi satu tempat banyak kes kecurian, pencerobohan yang dilakukan di sini. Dan apa yang berlaku apabila tempat ini menjadi tumpuan begitu ramai looters, mereka yang suka mengambil barang dalam keadaan bencana. Jadi secara sengajanya dikatakan melalui laman portal ini, secara sengajanya api telah pun dinyalakan dalam bangunan ini untuk membuat bangunan ini ataupun membakar bangunan ini, yang mana dalam bangunan ini difahamkan pada waktu itu ada lebih daripada 300 pengunjung dalam bangunan ini yang terperangkap dan tak boleh keluar. Dan dari gambar ni dapat lihat gambar daripada siaran akhbar ni menunjukkan beratus-ratus mayat yang mati terbakar dalam bangunan dipanggil Mall Klender Jakarta. Dan bangunan ini selepas itu menjadi terbengkalai dan menjadi tempat tumpuan ahli kumpulan paranormal untuk melakukan rakaman-rakaman video-video seram. Dan ramai telah pun berkongsi tentang seramnya bangunan ini. Antaranya lift dalam bangunan ini ada kalanya akan terbuka dan tutup dengan sendirinya. Walaupun bangunan ini dah terbengkalai, tidak lagi digunakan, seolah-olah lift tu masih lagi boleh digunakan. Selain dari itu, saya juga pernah berkongsi, ini sebuah tempat yang dimaksudkan ini adalah sebuah tempat di kawasan tadi saya dah ternampak mana ni seram juga. Gambar-gambar ni tiba-tiba terpandang pula. Saya adalah bawah tanah surang-surang. Okey, ini adalah sebuah tempat lagi di Indonesia. Ini dimaksudkan kawasan yang dikatakan sini adalah di Bali. Ini adalah tanah perkuburan Trunyan, macam itulah sebutannya. Dan yang mana mungkin kalau kita imbas kembali, kalau lazimnya kita tahu mereka yang mati akan mungkin ditanam, ataupun ada mungkin agama-agama lain akan membakar mayat, tanam dan bakar. Tanam jenis tanam dalam tanah berdiri, yang baring, dan pelbagai lagi lah. Jadi bakar atau tanam. Tetapi sebuah perkampungan di Bali, iaitu di Trunyan, yang meninggal dunia ini tidak akan dibakar ataupun tidak akan digali, dikebumikan. Malah mereka ni akan diletak dalam sangka-sangka buluh dan dibiarkan reput begitu saja. Jadi anda bayangkan bila anda masuk tanah perkuburan, anda nampak banyak sangka-sangka ni ada dibentuk macam rumah, macam camp, macam tent. Jadi kalau salah pandang dari jauh tengok orang macam camping, rupa-rupanya kalau datang dekat ni, ia merupakan sangka-sangka yang mana mayat-mayat yang dah reput, dah meninggal dunia ni diletakkan dalam sangka tu supaya ia reput dan terus dimamah dengan decomposition lah. Jadi anda bayangkan, dan banyak lagi kawasan-kawasan yang difahamkan di Indonesia yang menyeramkan sangat-sangat. Antaranya di Bedigul, Taman Rekreasi Hotel Bali, yang juga difahamkan ini tempat yang dah lama terbengkalai, dibiarkan begitu saja. Juga antara tarikan-tarikan ahli kumpulan paranormal. Jadi macam-macam pengalaman dan kisah. Ada juga sebuah perkampungan di mana ini adalah sebuah perkampungan yang dibina, dan dalam kampung ni dari hujung ke hujung, kampung ni terletak di tengah-tengah hutan. Dari hujung ke hujung anda dapat lihat, anda tengok macam kampung lah. Ada rumah, ada veranda, ada tangga turun naik. Dan anda akan lihat dekat kampung ni macam ada orang tengah diri dekat tingkap. Kalau masuk dalam ada sofa tengah duduk dekat kerusi.
Ini sebenarnya adalah kampung dipanggil kampung mayat. Jadi kampung mayat ni, ahli keluarga yang dah meninggal, mereka akan ambil orang meninggal ni, letak dalam rumah-rumah ni, seolah-olah dikumpulkan semula ahli keluarga yang dah pergi. Jadi kalau anda sesat dalam hutan, tiba-tiba termasuk dalam kampung ni, anda rasa happy lah, ada kampung lah. Masuk dalam rumah pertama, rumah kedua, sampailah rumah-rumah yang lain semua. Kalau nampak orang berdiri, ada yang dah reput, sebenarnya mereka semua dah meninggal dunia. Jadi itu sedikit sebanyak kisah yang saya dapat kongsi tentang kawasan tempat-tempat. Sebenarnya banyak di sini katanya 50 haunted places in Indonesia. Nak baca semua pun nantilah lain kali. Mungkin kalau ada rancangan-rancangan istimewa boleh saya ketengahkan tempat-tempat yang disebutkan tadi. Anda boleh lihat video dan gambar Lawang Sewu yang dimaksudkan. Agak seram. Jadi anda bayangkan kalau anda diberilah wang sebanyak $5,000 dan kan anda mungkin nak lakukan apa yang dilakukan oleh peserta dalam video, iaitu dunia lain ni. Bagaimana agaknya? Beliau duduk seorang diri di salah sebuah bilik ke lorong ni, lampu dimatikan dan kemudian beliau ni seolah-olah terkena gangguan dengan kehadiran sejenis ataupun sesuatu. Sampaikan member istighfar berkali-kali dan akhirnya beliau ni terus give up lah, dan tak nak lagi teruskan cabaran duduk sorang-sorang ni. Jadi terima kasih sekali lagi. Boleh lihat video tu di Facebook Ria 897 FM. Itulah bangunan disebutkan Lawang Sewu. Ada bertanya, Casey, yang tadi tentang kubur, mana mayat tu tidak ditanam, apa nama tempatnya, bagaimana ejaan? Very interesting. Kiriman daripada Nura Wahid. Oh, okey. Ini anda boleh cari, boleh Google ataupun YouTube. Ada banyak kisah-kisah tempat ini. Trunyan, 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 ini di sebuah perkampungan di Bali, Indonesia. Dan pada pagi ini saya nak bacakan satu lagi kisah yang ini. Cerita ini dikongsi sama oleh pendengar kita. Katanya di sini Casey pernah putarkan audio iaitu lagu Lingsir Wengi dan sebenarnya sebelum Casey putarkan audio tu, saya ada juga mendengar audio yang disebutkan. Dan ini adalah satu audio yang mana kawan saya pernah beri saya dengar lah. Dan memang menyeramkan kalau kita kaitkan audio itu dengan cerita di sebalik lagu yang disebutkan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, apa yang berlaku ni, inilah yang dikongsi sama. Satu hari ini saya dengan beberapa orang teman yang lain lah. Waktu tu kumpulan paranormal ni memang adalah satu aktiviti yang biasa dilakukan. Jadi ia tumbuh macam cendawan tau Casey. Sana sini ada kumpulan paranormal sendiri dan masing-masing suka pergi adventure waktu malam dan suka merakamkan video, audio, menangkap gambar hanya untuk membuktikan yang kumpulan paranormal mereka ni ada dan mampu menangkap sesuatu entiti dalam rakaman video, rakaman suara maupun dalam gambar yang dipetik. Jadi oleh kerana saya dan juga teman-teman ni telah pun baru menubuhkan sebuah kumpulan, kita pun rasa gairah dan semangat. Biasalah Casey, anak muda kita ni kalau buat sesuatu ada kalanya tak fikir pun tentang apa risikonya yang akan berlaku pada diri kita. Jadi pendengar Misteri Jam 12, inilah yang mana pada satu malam ni beliau dan juga seramai 4 orang termasuk dirinya 4 orang telah pun pergi ke kawasan hutan dan juga kawasan tanah perkuburan di Singapura. Katanya jangan sebutkan Casey. Okey. Dengan berbekalkan handphone dan ada Bluetooth speaker beliau gunakan. Apa yang berlaku pada malam itu, inilah yang diceritakan, entah benar ataupun tidak, dalam Misteri Jam 12. Katanya di sini kami 4 orang turun dari kenderaan menggunakan lampu solo, rakaman video, juga ada audio recorder. Sambil jalan, kami jalan rapat-rapat.
Salah seorang daripada anggota kumpulan kami mengeluarkan telefon bimbit dan mengeluarkan Bluetooth speaker. Jadi Bluetooth speaker ni diletakkan di atas satu kubu. Saya tak nak sebutkan kubu apa. Kemudian dia memutarkan lagu yang pernah diberikan pada saya untuk dengar. Katanya lagu ni adalah lagu Panggil Kuntilanak. Itu lagu yang diputarkan. Anda bayangkan 4 orang sahabat pergi kubu, letak Bluetooth speaker, kemudian putarkan lagu yang tadi tu. Konon-konon lagu tu adalah lagu Panggilan Kuntilanak. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi saya pernah ada juga membaca itu adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh ibu ataupun nenek kepada cucu ataupun anak ketika mereka sedang kecil. Seolah-olah macam folk song lah yang disebutkan. Tapi ada pula kata lagu tu lagu untuk memanggil kuntilanak. Saya pun tak tahu sejauh mana kebenarannya. Mengikut kisah ini, setelah teman saya putarkan, sekali saja, kami berada jarak agak jauh lah, tapi tak boleh jauh sangat sebabnya Bluetooth connection nanti akan putus. Jadi jauh untuk kita masih lagi boleh stay connected antara handphone dan juga Bluetooth speaker. Dah putarkan, dah habis, kami pun tunggulah masanya. Seorang merakamkan video, seorang lagi sempat memetik gambar katanya di sini. Tiba-tiba dengar bunyi bunyi burung hantu. Setahu saya Casey, kalau benda tu nak datang, kita akan dengar bunyi kehadiran burung hantu. Ini menunjukkan benda ni ada dekat kawasan yang kita ada. Masing-masing dah takut. Daripada kita sedang bersembunyi dan jarak kami adalah agak jauh antara satu sama lain, semua rapat, berdiri rapat dan erat kerana takut. Pendengar Ria 897, kita tunggu dan tunggu dan tunggu. Setelah lebih kurang setengah jam, mungkin kita dah puas hati, tapi tak nampaklah apa-apa yang obvious, kata beliau. Teman saya pun kembali ke kubu tu untuk ambil Bluetooth speaker yang ditinggalkan. Dia ke sana, dia ambil Bluetooth speaker. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, dia jalan beberapa tapak nak pulang menghampiri kami. Tiba-tiba kami semua dengar dengan jelas bunyi seolah-olah macam ada sesuatu mengilai. Masing-masing lari kelam kabut, Casey. Lari, tinggalkan kawasan tu, pergi ke kereta. Masuk dalam kereta, hidupkan enjin. Teman saya pandu tinggalkan tempat yang disebutkan ini, iaitu sebuah tapak tanah perkuburan. Keesokan harinya, kami dah balik semua. Saya pun cari teman saya ni. Teman saya tidak jawab panggilan, tidak respon kepada mesej. Telefon rumah yang jawab adalah ibu kepada teman, memberitahu yang dia tidak sihat dan dalam keadaan demam. Saya datang menziarahi dia. Dia hanya terbaring di atas katil dan tidak ingin bercakap. Badannya memang panas. Bila saya salam tangannya, dapat rasakan panas dan bahang. Bila malam, dia akan rasa demam. Pagi, dia akan rasa lemah. Begitulah hakikatnya terjadi pada teman saya ni. Dan benda ini berterusan untuk beberapa bulan sebenarnya. Sampaikan rawatan yang setimpal diberikan, barulah keadaan teman saya kembali macam biasa. Teman yang terkena gangguan paling teruk ini adalah teman yang meletakkan Bluetooth speaker dan memutarkan
lagu yang menyeramkan itu, lagu Lingse Wengi. Terima kasih. Okey saudara, bangunan yang disebutkan Lawang Sewu ni, ada yang kata kalau saya dapat 5,000 untuk duduk dalam bilik kosong bangunan ni, saya akan ambil cabaran itu, Kesi. Tapi dengan satu syarat, Kesi. Syaratnya saya bukan seorang diri, boleh bawa kawan. Orang tanya seorang dia cakap bawa kawan pula. Bagaimana dengan anda? Ini juga daripada teman kita, Muhammad Alif kata, saya on kalau bagi 5,000. InsyaAllah no problem. Janji ada ubat nyamuk. Seorang yang hati keras. Bagus. Dia kuat nampaknya. Muhammad Alif. Ini daripada Nur Ashita. Katanya, Kesi, jangan cakap pergi sana, Kesi. Saya tengok video ni dah takut. Tadi selepas menonton video ni, tiba-tiba kucing saya lompat naik katil. Saya terpekik punyalah kuat, Kesi. Nasib baiklah, Kesi, atas katil tu saya seorang. Kalaulah saya dengan adik saya, dah lama saya kena tendang. Okey. Itu antara komen-komen yang ada di Facebook Ria tentang bangunan Lawang Sewu ni. Silakan 669-11897 bagi yang nak berkongsi pengalaman. Saya harap yang benar-benar ingin bercerita. Dan kalau tidak, kita beri laluan kepada yang lain. Dan kalau cerita tu tak perlulah hello Kesi, hello. Awak cerita terus. Kalau awak cerita saya masuk campur, ada apa jadi lepas tu ni, cerita pun tak habis. Jadi anda terus hubungi saya dan terus berkongsi pengalaman anda supaya kita dapat ringkaskan masa. Dan juga ingat, kalau ingin berkongsi on air bukan off air, bersama dengan saya Kesi dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Fuad. Ada kisah tentang apa? Silakan. Ini saya betul dari Kota Tinggi betul dekat daerah Kota Tinggi ni ada seorang tukang urut. Okey. Seorang tukang urut ni saya tak boleh beritahu lah nama kampung dia. Okey. Tapi yang misteri dia, minyak yang digunakan untuk mengurut tu, minyak dalam botol tu tak pernah habis. Bila dia gunakan minyak tu untuk mengurut orang, minyak tu takkan luar. Tak pernah habis. Dan apa tu, minyak tu memang berkesan untuk urut orang lah. Kebanyakan yang diurut guna minyak tu memang tebuh lah. Jadi ini minyak tu tak habis-habis. Itu saja, Casey. Terima kasih. Baik, silakan 669-11897. Katanya tukang urut menggunakan minyak tak pernah habis. Jadi soalannya, bagaimana dia boleh tahu minyak tu tak akan habis? Adakah dia sendiri melihatnya ataupun ada dengar cerita daripada orang-orang, ataupun tukang urut tu mengaku sendirilah, ni aku gunakan minyak ni tak pernah habis. Jadi awak balik tidur di tukang minyak lain, tak tahulah. Tapi kemungkinan ada juga minyak-minyak yang digunakan minyak ajaib. Ada yang dalam minyak tu adalah akar-akar kayu. Mungkin agaknya akar tu menghasilkan minyak lah, untuk menambah minyak tu secara sempurna jadi. Hello, selamat pagi. Hello, sila hubungi saya sekarang 669-11897. Kalau tak perlu telefon. Kalau ingin berkongsi pengalaman, saya ingin mendengarnya dalam rancangan MG12. Yang ini kiriman daripada mana ni? Ini daripada Nurjana. Katanya di sini, Kesi, selamat malam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang menyeramkan. Kisah ini berlaku dalam rumah makcik saudara saya. Saya pergi ke sana, iaitu rumah makcik saudara. Sebenarnya keesokan pagi itu saya kena bawa nenek saya pergi hospital appointment, yang mana pada saat-saat akhir makcik saudara saya tak boleh pergi sebab ada urusan lain yang harus dihadiri lah. Jadi oleh kerana itu, makcik saudara telefon minta tolong saya dan juga minta izin ibu lah untuk saya bantu hantar nenek pergi ke poliklinik yang berdekatan dengan rumah makcik saudara yang terletak dekat kawasan Jurong. Jadi kata Nurjana, bila saya bermalam di rumah makcik saudara ni, dia ada iaitu 3 bilik tidur.
Satu bilik tidur digunakan oleh nenek, satu lagi oleh makcik dan suaminya. Saya ada 2 cousin, sepupu saya 2 orang dah berumah tangga, dah pindah dan tinggal berasingan. Jadi ada satu lagi bilik tidur kosong yang mana bilik itu saya gunakan untuk saya tidur. Jadi pada malam hari saya tersadar pukul 1 pagi. Dan waktu tersadar tu saya nak pergi tandas, buang air kecil, kata Nurjana. Keluar dari bilik, saya nampak nenek saya sedang duduk dekat ruang tamu seorang diri. Saya nampak nenek, saya terkejut lah. Nek tak tidur lagi. Jadi saya pun pergi ke dapur untuk ke tandas untuk buang air kecil, kata Nurjana. Keluar dari tandas, kemudian jalan dekat ruang tamu. Saya dah tak nampak nenek saya lagi lah. Nenek saya mungkin dah masuk dalam bilik, dah tidur. Jadi apa yang berlaku, saya pun masuk ke dalam bilik saya. Terperanjat lah apabila saya nampak nenek saya baring dekat atas katil. Atas katil bilik yang saya tidur, Casey. Nenek saya ni, dia ada sedikit penyakit demensia. Jadi bila dia buat macam tu, saya tak akan kejut dia, suruh dia pindah tidur dalam bilik dia, tidak. Saya pun bila nampak nenek tengah baring atas katil saya, mungkin tadi bila saya kata nek pergi tidur, dia masuk bilik saya. Dia mungkin salah bilik, lupa biliknya dekat lain. Dia pun baring, nampak nenek tengah atas katil. Saya pun okeylah, tarik pintu perlahan-lahan, tak tutup, cuma renggangkan sedikit saja. Saya pun niat di hati ni, okeylah masuk bilik nenek, ambil satu bantal, tidur dekat sofa luar. Saya masuk bilik nenek, saya buka lampu, terperanjat nampak nenek saya sedang tidur dekat atas katil. Kemudian saya tengok dekat-dekat, saya pegang, nenek. Nenek saya buka mata, nenek saya pejam balik, sambung tidur. Saya keluar dari bilik, pergi bilik saya, tolak pintu perlahan-lahan, tolak. Anda bayangkan saya tolak pintu perlahan-lahan. Bila saya tolak pintu dekat atas katil dalam bilik, tidak ada seseorang pun yang baring. Sekarang persoalannya, saya nak tidur dalam bilik ni ataupun tidak? Sebab tadi nampak ada seolah-olah macam nenek saya yang tidur dalam bilik, tapi hakikatnya bukan. Dipendekkan cerita, Nurjana berkongsi pengalaman. Saya pergi dekat bilik tu, ambil bantal peluk dengan bantal kepala, letak dekat sofa di ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Bayangkan pendengar ya, pukul 1 lebih saya dah mula lelap dan sambung tidur. Jam 3 lebih terbangun. Bila saya terbangun, saya terpekik kerana buka mata, betul-betul dekat tepat sandar sofa ni, di belakangnya nenek saya tengah diri, dari atas tengok saya senyum. Saya buka mata, nampak wajah nenek yang menakutkan. Saya terpekik. Pakcik dengan makcik keluar dari bilik, bertanya pada saya. Saya seolah-olah tidak layan dan tak boleh bercakap kerana ketakutan. Setelah saya tenang, kemudian saya katakan apa yang saya ternampak. Makcik dengan pakcik saya hanya mengatakan, "Dahlah, nenek kau kan suka kacau-kacau." Sebab nenek saya yang nyanyuk ni, Casey, pada waktu itu, dia memang nanti tengah duduk, dia akan ganggu orang, dia akan sembunyikan beg orang, dia akan mengganggu kita lah dalam pengalaman yang dikongsi sama di sini. Jadi diteruskan pengalaman ini. Oleh kerana itu, makcik saya hanya menggunakan alasan sebagai nenek saya dan nyanyuk memang suka buat benda-benda macam tu. Jadi jangan fikir bukan-bukan. Mereka masuk balik tidur, saya yang tak boleh tidur. Akhirnya ambil selimut, sepanjang malam tidur selimut, di bawah selimut. Tak berani nak pergi toilet, tandas, dan tak berani nak tarik selimut sampailah waktu pagi. Saya baru perasan tangan saya ada cala. Daripada mana saya dapat cala ni? Ada satu garisan panjang cala kat tangan ni. Mungkin ada yang main kasar pada pagi ni.